اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung ayat 116 daripada surah Al-Baqarah. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 114 dan 115. Ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Yang maksudnya, tidak ada yang paling zalim, yang lebih zalim daripada orang yang menghalang manusia daripada berzikir, beribadat, belajar agama di rumah-rumah Allah, dan juga dia merosakkan rumah Allah secara fizikal ataupun secara maknawi. Mereka itulah yang sepatutnya mereka tidak masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut, iaitu orang-orang musyrikin ataupun Yahudi. Sepatut mereka tidak masuk ke rumah Allah mereka dalam keadaan takut. Tapi mereka bukan setakat tidak takut, tapi mereka merosakkan rumah-rumah Allah. Dan balasan bagi mereka di dunia ialah khizyun, kehinaan, dan di akhirat adalah azabun azim. Pengajarannya, pertama, maksiat dan dosa berbeza-beza. Maksiat dan dosa berbeza-beza. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada maksiat yang kecil dan ada maksiat yang besar. Dan ada maksiat yang paling besar. Yang kedua, antara maksiat atau dosa yang paling besar ialah menghalang manusia daripada pergi ke rumah Allah untuk beribadat, belajar agama dan berzikir. Antara maksiat dan dosa yang paling besar ialah menghalang manusia pergi ke rumah Allah untuk belajar agama, beribadat dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, apa-apa sahaja usaha yang menyebabkan manusia terhalang daripada mengenali Allah, mentauhidkan Allah dan beribadat kepadanya, maka ia adalah perbuatan yang paling zalim. Kerana
ia akan menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Yang keempat, dibolehkan menghalang manusia daripada memasuki rumah Allah sekiranya ada keperluan tertentu, seperti untuk mengelakkan masjid dikotori atau mengelak daripada kecurian dan sebagainya. Yang keempat kan? Yang kelima, masjid adalah tempat ibadat khas untuk Allah. Maka haram melakukan apa-apa perbuatan yang mensyirikkan Allah, termasuklah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, adapun musalla ataupun tempat ibadat yang khusus seperti di rumah atau di pejabat kerajaan, maka ia tidak termasuk dalam hukum yang dilarang. Yang ke-7, manusia semua adalah sama. Lebih-lebih lagi apabila berada di rumah Allah. Sama ada kaya atau miskin, pemimpin atau rakyat, semuanya sama kedudukan dan sama-sama berada dalam satu saf. Yang ke-7, 8, haram merosakkan masjid atau merobohkannya atau mengotorkannya atau melakukan apa-apa perbuatan yang merendahkan kedudukan masjid. Seperti bergendang di dalam masjid.
Yang ke 9, sesiapa yang menghalang manusia daripada ke masjid ataupun merosakkan masjid, maka akibatnya hidupnya akan hina di dunia dan di akhirat akan ditimpa azab yang besar. Okey, habis ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib wa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat, di mana saja kamu menghala, di situlah wajah Allah ataupun kiblat Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Pengajarannya pertama, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berhak untuk menentukan arah mana kiblat, sama ada timur ataupun barat, kerana semuanya adalah miliknya. Yang ketiga, antara nikmat terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka boleh beribadat, menyembah Allah di mana-mana sahaja, di mana-mana sahaja. Tidak sebagaimana agama yang lain yang ibadat mereka hanya terhad di rumah ibadat yang khusus. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Ayat seterusnya juga berkenaan dengan perangai orang-orang Yahudi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhazallahu walada. Allah mengambil anak. Walada, anak. Allah nak bagi tahu bahawa inilah perangai hamba-hambanya yang Allah cipta untuk menyembah Allah, dan Allah bagi segala nikmat, segala kemudahan, tapi sebahagian mereka akhirnya mencela Allah.
Dalam satu hadis kursi, Allah berkata, kazzabani ibnu Adam walam yakun zalika. Kemudian wasyatamani walam yakun lahu zalika. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Cuba kita terjemah. Kazzabani, telah mendustakan aku, anak Adam. Bukan semualah, sebahagian anak Adam telah mendustakan aku. Ini hadis kursi. Allah yang berkata, anak Adam telah mendustakan aku, walam yakun lahu zalik. Tidak sepatut ataupun tidak ada hak baginya mendustakan aku. Satu, mendustakan. Yang kedua, wasyatamani. Wasyatamani. Anak Adam juga mencela aku. Syatam mana mencela. Walam yakun lahu zalik. Dan tidak berhak untuknya mencela aku. Kemudian Allah hurai selepas ni, saya tak tulis semua panjangnya. Adapun takzibuhu iyaya, adapun pendustaan anak Adam kepada aku ialah, apa dia yang anak Adam berdusta kepada Allah? Iaitu dia mengatakan aku tidak mampu untuk mengulang balik ciptaannya walaupun dia telah hancur. Itu berdusta kepada aku. Sedangkan Allah kata apa? Tidak ada sesuatu yang paling sukar untuk aku mencipta, melainkan kalau yang paling sukar ialah yang kali pertama. Jadi kalau kali pertama yang sukar aku boleh cipta, untuk kali kedua ahwan, lagi mudah. Tapi anak Adam tak percaya. Betul? Ramai yang tak percaya Allah boleh hidupkan kembali manusia. Bila tak percaya, mana manusia mendustakan Allah. Seolah dia kata Allah tu menipu. Yang kedua, anak Adam mencela aku. Apa maksud mencela? Allah kata, adapun celaan anak Adam kepada aku ialah dia menuduh aku ada anak. Ini satu celaan kepada aku. Dan walam yakul lahu zalik, dia tidak ada hak dan tidak patut sama sekali mencela aku. Boleh. Siapa ni yang menuduh Allah ada anak? Siapa? Spesifiknya siapa? Satu, Yahudi. Yahudi menuduh anak Allah ialah Uzair. Yang kedua yang menuduh Allah ada anak ialah Nasrani ataupun Kristian. Dan mereka menuduh anak Allah ialah Isa alaihissalam. Yang ketiga, siapa? Siapa yang ketiga yang menuduh Allah ada anak? Musyrikin. Musyrikin Mekah kan? Dia tuduh siapa anak Allah? Malaikat. Malaikat adalah anak perempuan Allah. Semua ni ada disebut. Semua ni disebut dalam Al-Quran. Okey, sekarang bila anak Adam ataupun sebahagian anak Adam menuduh Allah tu memiliki anak kan, maka Allah buat apa pada mereka? Allah buat apa? Allah menafikan. Allah tak hukum, Allah menafikan. Iaitu pertama, Subhanahu, Maha suci. Maha suci dia.
Allah beritahu Maha Suci Allah. Maha Suci daripada apa? Daripada memiliki anak. Kenapa Allah tu Maha Suci daripada memiliki anak? Makna tidak patut sama sekali Allah memiliki anak. Kenapa? Pertama, dia manusia ni, kenapa manusia ada anak? Kenapa manusia ada anak? Sebab manusia ni lemah. Bila lemah, dia perlukan orang membantu dia. Dan orang yang paling cepat akan membantu mak bapak ialah anak. Maka Allah jadikan manusia tu memiliki anak. Sebab mak bapak tu ataupun manusia memang lemah. Jadi manusia perlukan anak sebab manusia berhajat pada bantuan. Allah berhajat tak pada bantuan? Tak, Maha Suci. Kemudian yang kedua, manusia perlukan anak sebab untuk sambung zuriat. Kalau anak tak ada, mak bapak mati, habis zuriat dia. Dan pupuslah manusia di atas muka bumi. Kan? Dan sebab kedua ni, Allah perlu tak untuk menyambung zuriat? Kenapa? Sebab Allah tak mati. Manusia perlu zuriat sebab manusia mati. Okey. Tapi bila di syurga, bila di syurga, manusia masih perlu tak anak? Kenapa tak perlu pula? Dia tetap manusia, dia tetap makhluk, dia tetap lemah. Apa dia? Sebab manusia dia tak mati kat syurga. Bila tak mati, makna dia tak tua. Umur dia kekal. Bila umur dia kekal, muda, dia tak perlu apa-apa bantuan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dalam syurga tak perlu bekerja pun. Kan? Perlu tak keluar pergi office, keluar pagi balik petang? Tak perlu. Duduk kat rumah je, nak makan apa? Tak payah minta. Terlintas je. Terlintas je. Jadi tak perlu bantuan. Yang kedua, tak perlu menyambung zuriat sebab manusia dalam syurga tak mati. Itu satu kan, Allah tak perlukan anak. Yang kedua, bila Allah perlukan anak, makna dia lemah lah. Bila dia perlukan anak, dia perlu satu lagi, iaitu isteri. Bila perlukan isteri, makna manusia Allah tu lemah. Dan bila lemah, tak layak jadi Tuhan. Sebab tu Allah kata subhanahu. Allah menafikan. Maha suci Allah. Satu dalil. Allah nak beritahu dia tak mungkin ada anak. Yang kedua, dalil kedua, bahkan lahu miliknya ataupun baginya ma fis samawat, apa yang di langit-langit, dan di bumi. Wal ardan, dan apa yang di bumi. Apa maksud ni? Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Langit di berapa lapis? Allah sebut dalam bentuk jamak kan, plural, samawat. Kalau satu? As-sama. Ni satu. Sebab tu Allah hiaskan langit dengan bintang tu. Allah hiaskan 7 lapis langit ke satu lapis je? Yang Allah hiaskan dengan bintang satu je. Bila satu Allah sebut samawat ke sama? Sama kan? Okey, cuba sebut ayat tu. Yang Allah kata kami hiaskan langit dengan bintang-bintang. Tak hafal. Yang tahu Lazaramu ayatnya. Walaqad zayyana as-sama ad-dunya. Allah tak kata as-samawat. Sebab yang ada bintang satu lapis je, bukan 7 lapis. Okey. Jadi milik Allah semua yang di 7 lapis langit. Termasuklah langit. Semua para malaikat, semua yang di langit, semua milik Allah. Kemudian semua yang di bumi. Bumi berapa lapis? Tapi Allah sebut satu, wal ard. Ard mufrad, satu.
Mana ada bukti tak? Ada dalil. Langit itu, bumi 7 lapis. Ha? Ayat apa? Tak ingat. Tahu tapi tak ingat. Betul lah kata Tun M, Melayu mudah lupa. Bukan. Surah At-Talaq. Masya Allah. Surah At-Talaq ayat 12. Cuba baca. Cuba baca. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Kemudian wal arda kan? Ha? Wa minal ardi mislahunna. Okey. Allah allazi yang khalaqa telah mencipta sab'a. Sab'a berapa? 7 samawat, 7 lapis langit. Okey. Kemudian wa minal ardi, dan Allah juga menciptakan daripada bumi mislahunna, seperti langit 7 lapis. Mana bumi itu juga adalah 7 lapis. Surah At-Talaq ayat 12. Kemudian Allah kata apa? Kullun. Kullun semuanya hanya kepadanya qanitun. Apa makna qanitun? Qanitun makna muti'un, khadi'un. Kepadanya mereka tunduk. Mereka tunduk dan patuh. Okey. Jadi bukti pertama, Allah tu tidak memiliki anak, perkataan subhanahu. Yang kedua, bagi Allah segala apa di langit dan segala apa yang di bumi. Kan? Di mana pembuktian bahawa Allah tidak memiliki anak? Dalam ayat ni. Lahu ma fis samawati wal ard. Bila sebut semua di langit dan juga semua di bumi, termasuk yang 3 tadi, Nabi Isa, Uzair, malaikat, termasuk semua tak? Jadi semua tu Allah kata milik dia, bukan anak dia. Boleh faham? Bila milik dia, mana Allah perlu tak anak? Langit pun milik Allah, yang di langit pun milik Allah. Jadi apa perlu pada anak? Okey. Kemudian yang ketiga, bukan setakat semua tu milik Allah, tapi semua tu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Betul? Dia tunduk ni ada 2. Qanitun. Qanitun daripada kunut. Kunut. Yang kita dah baca kunut kan? Jadi kunut-kunut itu sebenarnya makna asalnya ialah taat ataupun tunduk dan patuh. Allah kata waqumu dalam Al-Quran, waqumu lillahi qanitin. Bangunlah beribadat pada Allah dalam keadaan kamu tunduk dan khusyuk. Okey, kunut ni ada 2. Satu kunut ikhtiari. Yang kedua dipanggil kunut san'i. Kunut ikhtiari adalah kunut pilihan. Makna ada manusia, dia ada pilihan nak tunduk pada Allah ataupun tak nak. Iaitu dari segi syariat. Kan? Perintah solat, perintah beriman, itu dipanggil kunut ikhtiari. Ada orang tunduk, ada orang lawan. Satu lagi kunut san'i. Iaitu semua tunduk pada Allah. Tak ada pilihan.
Seperti apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada pilihan tak? Kalau Allah kata tumbuh, bangun, kemudian berbuah, ada pilihan. Yang kedua, haiwan. Haiwan ada pilihan tak? Dan yang ketiga ialah manusia juga. Tapi ada yang manusia terpaksa tunduk kepada Allah. Sebab apa? Dia tak ada pilihan. Contoh, ajal maut. Dia ada pilihan. Sakit, musibah kan. Bila Allah bagi musibah, manusia tak ada pilihan. Sebab itulah yang tunduk, yang tak ada pilihan ni, kita tak berdosa. Allah jadikan kita bangsa Melayu, tak berdosa. Allah jadikan kita lelaki, tak berdosa. Allah jadikan kita ditimpa musibah, tak berdosa. Tapi yang berdosa bila? Bila kita ada pilihan. Allah bagi kita musibah, tak ada pilihan. Tapi kita ada pilihan tak? Nak reda dengan musibah ataupun tak nak reda? Yang itu berdosa. Okey. Cuba. Tak, bumi sebenarnya 7. Ayat surah At-Talaq tadi. Cuma langit 7 Allah sebut dalam bentuk plural, jamak. Tapi bumi banyak. 7 juga. Tapi Allah sebut dalam bentuk mufrad, 1. Itu maksud soalan. Ya, memang. Allah tak sebut bumi dalam bentuk jamak. Walaupun dia 7. Tapi langit Allah sebut je 7 ataupun sab'an samawat. Jadi soalannya kenapa? Kenapa langit Allah sebut dalam bentuk jamak? Tapi bumi 7 juga. Tapi Allah tak sebut dalam bentuk jamak. Kenapa? Kita nak tanya soalan tu ataupun Ana yang bertanya? Dia jawapan dia, apa dia? Ini jawapan lah, jawapan pandangan ulama. Dia kata, sebabnya ialah langit ini, dia 7 lapis. Setiap lapis dia ada ruang. Setiap lapis ada ruang. Lapis pertama, lapis kedua, lepas tu ada ruang lagi. Lapis ketiga ada ruang. Sebab tu masa Nabi Isra' dan Mi'raj, setiap lapis Nabi nak naik ada pintu khas, kan? Dan Nabi kena minta izin, kan? Jadi bila langit ni ada, setiap lapis ada ruang, Allah sebut dalam bentuk jamak. Tapi bumi ni dia 7 lapis tapi tidak ada ruang. Berlapis-lapis, dia macam kuih lapis. Bila dia tak ada ruang, macam satu. Boleh faham? Bila dia tak ada ruang, semua lapis-lapis tu bersambung-bersambung, dia seolah macam satu. Maka Allah sebut dalam bentuk mufrad. Okey. Macam kuih lapis kan? 7 lapis, tapi kita kata seketul ke 7 ketul? Seketul. Okey. Kemudian apa lagi bukti? Satu, subhanahu. Yang kedua, lahu ma fis samawati wal ard. Yang ketiga, semuanya tunduk kepada Allah. Cuba buka surah Maryam ayat 93. Surah Maryam ayat 93. Apa dia? In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Cuba terjemah. In, tidak. In makna tidak. Tidaklah. Kullu, semua. Man fis samawat, apa saja yang di langit-langit dan di bumi-bumi, illa kecuali semua akan datang kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan
hamba. Kan? Jadi man fis samawati wal ard. Malaikat masuk tak? Jadi Allah kata hamba, bukan anak Tuhan. Kalau wal ardi di bumi, Isa dan Uzair masuk tak di sini? Allah kata semua yang di bumi datang kepada Allah dalam sebagai hamba, bukan sebagai anak Tuhan. Okey. Kemudian apa lagi bukti bahawa Allah tidak memiliki anak? Badi'u. Badi'u. Apa makna badi'u? Badi' apa makna? Dia daripada berkata bid'ah lah. Apa makna bid'ah? Buat sesuatu baru yang tidak ada contoh sebelum tu. Jadi badi' ni ialah Allah mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelum. Itu kehebatan Tuhan. Kita kalau buat apa-apa mesti ada contoh tak? Ada plan, ada apa kan? Allah cipta langit. Sebelum tu ada tak langit? Tak ada. Allah cipta udara. Sebelum tu ada tak udara? Allah cipta air. Sebelum tu ada air. Allah cipta harimau. Sebelum tu ada harimau. Itu mana badi'. Jadi dia terjemah apa tu? Pencipta ataupun mencipta langit-langit. Wal ard dan bumi. Wa iza qada, dan apabila iza qada, apabila dia qada ni maksud qada maksud memutuskan, tapi maksud ayat ni ialah bila dia hendak. Dia hendak. Apabila dia hendak sesuatu memutuskan ataupun mencipta amra, sesuatu perkara. Kalau Allah nak buat apa-apa, perlu tak Allah buat kertas kerja dulu? Meeting dengan esko ke barisan menteri ada? Tak ada. Allah kata apa? Fa'innama, maka bila Allah nak buat apa-apa, apa yang perlu? Maka hanyalah yakul, dia berkata lahu, kepadanya, kepada yang dia nak cipta tu. Kun apa dia? Kun, jadilah. Fa, lalu fa ni menunjukkan apa? Terus. Kalau yang tak terus, huruf apa? Summa. Kalau kun, summa yakun. Tuhan tak hebat. Sebab nak jadi ambil masa. Fa makna terus. Lalu terus jadi. Okey. Ini bukti yang keberapa ni? Yang keempat, Allah boleh mencipta langit dan bumi. Kalau Allah boleh cipta langit dan bumi, perlu tak pada anak? Buat apa lagi? Kemudian, ini yang kelima. Bila Allah nak buat apa-apa, perlu tak masa, perlu tak bajet, perlu tak penolong? Hanya perlu? Okey, saya nak tanya. Allah bila nak buat sesuatu, Allah perlu tak sebut kun baru jadi? Perlu tak sebut kun? Tapi ni Allah kata, bila Allah nak putuskan buat sesuatu, Allah berkata kun. Jadi mesti tak bila Allah nak buat kera ke apa ke, kun baru jadi kera. Kalau tak sebut kun, tak jadi. Tak, tapi Allah kata kun. Bahasa apa ni ayat Quran? Ini hanya sebagai contoh. Contoh apa dia ni? Betapa mudah, betapa senang, betapa cepatnya Allah nak cipta. Kalau kita kata Allah nak cipta, Allah perlu sebut kun dulu. Mana Allah lemahlah. Kalau tak sebut kun, tak jadi kan? Okey. Ini bukti yang kelima, Allah tak perlukan anak. Apa dia?
Apa perlu pada anaknya? Kadang-kadang anak ni, dia pada umur dia boleh bantu bapak kan? Tapi kadang-kadang bapak suruh anak pergi. Bila dia pergi? Ha? Cuba cakap pada anak, kun, dia tak bergerak pun. Kan? Kadang-kadang 10 kali cakap, tak bergerak lagi. Jadi kalau anak kadang-kadang, walaupun anak kita degil, tak dengar cakap. Jadi apa perlu Allah kepada anak? Sebab Allah nak buat apa-apa hanya sebut kun. Betul? Okey ke? Jadi sebenarnya Allah nak begitu apa ni? Ha? Tak, daripada mula ayat ni. Ada manusia yang menuduh Allah ada anak. Ha? Kemudian Allah buktikan bahawa Allah tidak ada anak. Sebenarnya, perlu tak Allah bagi bukti semua ni? Tak perlu. Kenapa Allah bagi bukti? Ha? Oh, itulah dia panggil apa ni? Akhlak. Akhlak Allah. Walaupun orang ni menuduh Allah, mencela Allah, berdusta pada Allah, tapi Allah tak terus hukum. Allah terus bagi penerangan, bagi penjelasan supaya akhirnya mereka berfikir dengan waras dan bertaubat. Sebab tu ada hadis kudusi. Ma asbara ala ma asbara ahadun ala azan yasma'uhu minallah. Wa huwa khalaqahum kita tak makan lagi. Tadi tak boleh nak sendawa. Wa huwa khalaqahum wa yaj'aluna nidda wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'a zalika yarzuquhum wa yu'tihim Ini hadis kursi riwayat Muslim. Cuba terjemah. Ma asbara, tidak ada yang tidak ada yang asbar. Asbar apa dia? Semalam kita belajar azlam. Bila ada a kat depan mana? Paling. Azlam, asbar, ahsan, afdal kan? Tidak ada yang paling sabar ala azah, ke atas. Azah ni gangguan ataupun penyiksaan yang yasma'hu, yang dia dengar. Tak ada orang yang paling sabar daripada orang yang menyakitkan hatinya yang dia dengar minallah, daripada Allah. Maknanya Allah nak beritahu apa ni? Tidak ada yang lebih sabar, yang paling sabar melainkan Allah. Bila ni? Bila orang sakiti Allah, Allah lah yang paling sabar. Macam mana tu? Wa huwa khalaqahum, Allah yang menjadikan mereka satu. Lepas Allah cipta mereka, apa mereka buat? Wa yaj'aluna lahu niddan. Mereka pula menjadikan bagi Allah niddan. Niddan makna sekutu. Niddan kalau mufrad niddan, kalau jamak andadan. Pernah dengar tak andadan? Dalam ayat apa tu? Cuba baca. Andadan. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian huwallazi tak hafal.
Fala taj'alu lillahi andada. Jadi andada sekutu-sekutu. Kalau nidan, sekutu satu. Jadi Allah mencipta mereka. Tapi mereka jadikan bagi Allah ada sekutu, makna mereka mensyirikkan Allah. Kemudian wa yaj'aluna lahu walada. Mereka jadi pula untuk Allah anak. Tapi lepas tu, lepas Allah mereka mensekutukan Allah, mereka menjadikan Allah tu anak, apa Allah buat pada mereka? Wa huwa ma'a zalik, Allah walaupun demikian yarzuquhum, sentiasa terus bagi rezeki pada mereka. Wa yu'afihim, dan Allah terus memberi afiah kepada mereka. Wa yu'tiyahum, dan Allah sentiasa memberi apa saja mereka nak. Boleh faham? Jadi sebab tu maksud hadis ni apa? Tidak ada yang paling sabar melainkan Allah. Orang buat macam mana pada Tuhan pun dia tetap bagi rezeki. Betul? Ini dia panggil akhlak. Jadi siapa nak jadi hebat, jadi ambillah akhlak Allah. Apa dia? Orang kutuk. Ada satu salafus soleh. Orang cerita kepada dia lah. Dia kata, kalau kamu kutuk aku sepatah, aku akan kutuk kamu 10 patah. Maka salafus soleh ni kata apa? Kalau kamu kutuk aku 10 patah, aku tak akan kutuk kamu walaupun sepatah. Boleh? Boleh ke tak? Orang kutuk kita bodoh kan? Kita kata apa? Itu akhlak terpuji. Tapi kalau orang kutuk kita bodoh, kita kata apa? Kamu bodoh. Itu akhlak yang teruk lah. Jadi orang kata Allah ada anak, Allah tu ada sekutu, tapi Allah tetap bagi rezeki, tetap bagi sihat. Macam Yahudi sekarang lah. Dia bunuh orang Islam. Allah masih bagi sihat tak? Allah masih bagi rezeki tak? Allah masih bagi senjata canggih tak? Bolehkah? Jadi Quran mengajar kita supaya apa? Kalau orang kutuk kita satu, kita ada hak tak nak kutuk dia satu juga? Dia kata kita bodoh, kita pun kata kita bodoh. Okey tak? Okey kan? Okey, itulah dia panggil qisas. Orang tumbuk sebiji, kita tumbuk. Itu adil. Tapi akhlak yang lagi baik apa dia? Orang kata bodoh, kita diam. Dan lagi tinggi apa dia? Orang kata kita bodoh, kita bagi kari kepala ikan. Itu luar biasa tu. Sebab tu Nabi bila orang pergi ke Taif kan, orang balik batu sampai berdarah. Nabi bagi apa? Doa. Ada dalam Sahih Muslim, Nabi baca doa kepada kaum dia yang mengutuk dia. Rabbi firli, Rabbi fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunlah kaum aku. Nabi tolong minta ampun kepada kaumnya. Kaumnya yang mana ni? Hidup maki dia, yang letak isi perut unta, yang duk baling batu. Apa yang Nabi buat pada mereka? Minta ampun. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum. Ini akhlak yang paling tinggi. Boleh kan? Teori kan. Tapi kalau kita betul-betul deban ni kan? Orang langgar kata kita kan, dia marah pada kita, dia langgar, dia marah. Buta ke? Kita nak kata apa masa tu? Ya, saya buta. Okey. Sebab itulah Allah bila orang tuduh dia ada anak, dia buat apa? Dia menafikan, bukan. Aku tak ada anak. Aku mencipta langit, aku memiliki langit dan bumi kan. Aku tak ada, bukan. Jadi kalau orang tuduh kita apa-apa, jangan melenting. Kamu ni pelik lah, ada macam mazhab baru je. Relax, tenang je.
Kita baca tak kisah seorang lelaki yang berdakwah dan akhirnya dibunuh oleh kaum dia. Kan? Lepas tu dia mati. Lepas mati tu dia masih berdakwah walaupun dah mati. Dan dia mengharapkan kepada kaumnya yang bunuh dia. Apa harapan dia? Ada dia kata, semoga yang bunuh aku ni masuk neraka. Dia kata apa? Dalam surah apa ni? Surah? Yasin ke Al-Kahfi? Yasin. Okey, ayat tu? Mana ada ayat Quran bahasa Melayu? Ha? Saya tanya ayat Quran. Apa dia? Qila dukhulil jannata. Kemudian qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, tengok ah. Dia pergi berdakwah, tak ada duit pun, tak dapat duit pun, tak ada kepentingan apa-apa. Hanya kerana Allah, tapi akhirnya dia dibunuh. Lepas dibunuh, apa kata dia setelah dia masuk kubur? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata lelaki ni yang dibunuh, ya laita, alangkah baiknya kaum aku. Kaum yang mana ni? Yang bunuh dia. Ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Mengetahui apa dia? Bima ghafarali rabbi, bahawa dengan apa yang Allah telah ampunkan dosaku. Dan waja'alani minal mukramin, dan Allah telah menjadikan aku daripada orang yang dimuliakan, iaitu ahli syurga. Makna apa tu? Makna kalau boleh dia nak bagi tahu kaum dia. Kenapa? Nak bagi tahu apa ni? Dengan sebab kamu bunuh aku diampunkan dosa. Dengan sebab kamu bunuh aku menjadi ahli syurga. Aku nak bagi tahu kamu. Kita kalau dibunuh macam tu, lepas tu kita masuk syurga. Kalau kita lah, kita harap apa dia? Aku nak tengok mukamu dalam neraka. Okey. Waqala, kemudian telah berkata, allazina, orang-orang yang la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Siapa ni yang tidak mengetahui? Mana Allah nak beritahu ini adalah orang yang jahil. Jadi Allah nak mencela orang yang tidak berilmu. Allah nak mencela orang yang tidak berilmu. Apa dia? Laula yukallimunallah. Mengapa tidak? Yukallimunallah. Allah berbicara. Allah berbicara dengan kami. Apa maksud dia? Maksud dia ialah ayat ni boleh turun kepada orang musyrikin dan boleh juga kepada orang Yahudi. Orang Yahudi bila Musa bercakap dengan Allah kan? Dia kata apa? Kalau Musa Allah bercakap dengan dia, kami nak juga Allah bercakap dengan kami. Sebab apa? Sebab Musa orang, kami pun orang. Apa lebih Musa daripada kami? Kami kita adalah sama. Kalau Musa boleh bercakap, kami nak bercakap. Oh, kami beriman. Dan juga dalam tafsir mengatakan ini juga turun kepada orang musyrikin. Orang musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, alangkah baiknya kalau Allah cakap kepada kami sendiri bahawa engkau adalah Rasulullah, baru kami beriman. Kenapa Allah bercakap dengan kamu seorang je? Ini sebenarnya menunjukkan apa ni dia? Menunjukkan apa ni? Kurang ajar, degil, keras kepala, kepala batu. Sebab apa?
Sebab kalau dia nak beriman dengan Allah, perlu tak Allah bercakap, Allah bagi tahu dia itu Rasulullah? Perlu tak? Hanya dengan apa? Quran ada tak? Quran sebiji dah cukup. Tak payahlah sebiji, satu ayat dah membuktikan bahawa itu adalah mukjizat ataupun kebesaran Allah. Kalau dia nak beriman. Sebagaimana tukang sihir beriman kepada Allah dan Nabi Musa hanya dengan satu mukjizat je. Jadi bila mukjizat dah banyak, ayat-ayat kebesaran Allah dah banyak, tiba-tiba minta lagi, itu menunjukkan apa? Dia panggil bebal. Memang tak nak beriman. Di sini kalau saya tanyalah, Allah boleh bercakap tak? Allah boleh bercakap tak? Boleh. Bercakap dengan apa? Ada suara, ada huruf. Tak, Allah bercakap tak dengan Nabi Musa? Dan Nabi Musa faham tak? Kalau Nabi Musa faham, mestilah ada suara. Kalau tak ada suara, macam mana Nabi Musa dengar? Dan mesti ada huruf. Kalau tak ada huruf, macam mana Nabi Musa faham? Cuma hurufnya, suaranya yang sesuai dengan Allah. Dan orang musyrikin percaya tak Allah boleh bercakap. Ini bukti ni. Dia kata apa? Kami nak Allah bercakap dengan kami. Jadi kalau orang musyrikin percaya Allah boleh bercakap, kenapa orang Islam tak boleh percaya Allah boleh bercakap? Boleh faham? Takkanlah akidah orang musyrikin lebih betul. Okey. Atau ta'tina, mendatangkan kepada kami ayatan. Mana-mana ayat, mana-mana tanda. Mana-mana tanda kebesaran. Ayat ni maknanya, mana ayat yang asalnya ialah alamat. Ayat makna dia alamat, tanda. Tanda apa ni? Tanda kebesaran Allah. Jadi dalam Quran ada berapa tanda kebesaran Allah? Yalah, ada berapa? 6,000? 6,236 kan? Tapi kita belajar dulu 6,666. Itu tak betul. Itu harga mas kahwin tu. 666. Okey. Jadi dua diminta. Satu, kami nak Allah bercakap dengan kami. Bagi tahu kami engkau adalah Rasulullah. Yang kedua, datanglah apa sahaja tanda kebesaran Allah selain daripada Quran. Macam kaum Nabi Saleh diminta apa? Unta kan? Dan orang musyrikin kita pernah belajar apa yang diminta pada Nabi Muhammad. Kita pernah belajar sebelum ni, awal surah Baqarah. Bulan terbelah. Itu Allah bagi. Tapi yang mereka minta Allah tak bagi. Sebab Allah tahu, kalau Allah bagi mereka tak akan beriman. Tak ingat? Dia minta pertama jadikan bukit-bukit di Mekah emas. Baru kami beriman. Yang kedua, jadikan tanah Kerikonta di Mekah itu sungai-sungai. Yang ketiga, dekatkan perjalanan kami dengan Syam. Tak payah kami musafir jauh untuk berniaga. Jadikan dekatkan jarak. Kalau kamu buat benda ni, kami akan beriman. Tapi Allah tak perkenankan permintaan mereka sebab Allah tahu itu bukan permintaan nak beriman, tapi permintaan orang yang tak nak beriman. Kemudian Allah kata kazalika. Begitulah qala telah berkata orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Misla qaulihim, seperti kata-kata
mereka. Apa dia ni? Okey. Kalau kita mengatakan ayat ni turun pada orang musyrikin Mekah, apa dia minta tadi? Gunung jadi emas, kemudian Mekah tu jadi sungai-sungai kan? Dia minta ayah. Ataupun dia minta Allah bercakap dengan mereka. Maka Allah kata, begitu juga orang yang sebelum orang musyrikin Mekah minta seperti permintaan mereka. Contoh? Yahudi, kaum Nabi Musa minta apa pada Musa? Dia kata apa? Ayat sebelum ni lah. Banyak ayat sebelum ni. Ada 100 ayat ni. Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mereka berkata, lan nu'mina. Lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Mereka kata, lan. Apa makna lan? Sekali-kali kami tidak beriman pada engkau Musa. Sampai apa? Sampai bila ni? Hatta sehingga narallah, kami nampak Allah secara orang musyrikin minta apa? Allah bercakap dengan mereka. Kaum Musa minta melihat Allah secara nyata. Jadi Allah kata misla qaulihim, sama je. Nak Allah nak beritahu orang musyrikin ni, orang kafir ni, dulu kini dan selama-lama satu bentuk, satu pattern je. Sebab tu Allah kata tasyabahat. Tasyabah apa makna? Sama. Qulubuhum, hati-hati mereka. Walaupun agama berbeza, Nasrani, Yahudi kan, tapi sebenarnya hati mereka sama je. Sebab tu ulama kata al-kufru millatun wahidah. Kufur tu adalah satu agama je, walaupun dia berbeza. Dan ayat sebelum ni kita belajar orang Yahudi mengkafirkan Nasrani pun tapi dua-dua tu masuk tempat yang sama, di neraka yang sama. Kemudian Allah kata, qad bayyana, sesungguhnya telah kami jelaskan al-ayat, tanda-tanda ataupun ayat-ayat. Untuk siapa? Bagi kaum yang mereka yuqinun, yakin. Apa makna ni? Satu, Allah nak begitu, ayat itu adalah jelas. Tapi jelas kepada siapa? Makna kalau dia tak jelas, dia ada penyakit apa? Syak. Yakin lawan dia? Syak. Bila orang syak pada Allah, syak pada hari akhirat, ayat jelas macam mana pun dia kata tak jelas. Jadi siapa yang jelas tentang ayat Quran, dia termasuk orang yang yakin. Bila dia yakin, tak payah belajar sampai habis Quran ataupun satu surah. Satu ayat pun dia akan tersentap. Okey. Ada satu surah, satu ayat saya lupa, yang menunjukkan orang kafir ni keturunan dia sama je, ayat dia sama je, walaupun berbeza agama, berbeza kaum, berbeza zaman, tapi ayat mereka sama je. Sebab al-kufru millatun wahidah. Kufur tu sebenarnya satu agama. Sebab tu Allah hanya sediakan satu tempat balasan saja, iaitu neraka. Ada soalan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hadis, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka dia kefahaman terhadap agamanya, orang Muslim. Ya. Soalannya, sekiranya kita masih belum dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat, adakah
Untuk mana yang kita perlu isbat diri? Terima kasih Ustaz. Okey. Satu hadis Nabi kata, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, maka Allah akan bagi kefahaman dalam agama. Jadi soalan dia, kita dah ikut kelas agama, kelas tadabbur, tapi belum faham lagi. Apa masalahnya? Masalahnya apa tu? Kalau ikut hadis tadi, siapa yang Allah nak kebaikan, Allah bagi kefahaman. Maka bila dia tak faham, Allah belum nak kebaikan padanya. Jadi soalannya, kenapa Allah belum nak? Sebab dia tak nak. Kenapa Allah tak bagi dia faham walaupun dah belajar lama? Sebab dia memang tak nak faham. Sebab Allah dah bagi tahu, kalau dia nak faham, Allah akan bagi faham. Saya nak tunjuk satu ayat. Okey, cuba buka surah Al-Anfal. Ayat 23. Surah Al-Anfal ayat 23. Muka surat 179. Jumpa. Allah kata apa? Walau alim Allah. Jikalau Allah mengetahui fihim, pada mereka tu ada khairah, ada kebaikan. Maka Allah kata apa? La asma'ahum. Allah akan jadikan mereka mendengar. Kalau Allah tahu dalam hati mereka ada kebaikan. Tapi sebab Allah tahu dalam hati mereka tidak ada kebaikan. Contohnya, dia tak betul-betul ikhlas. Kan? Dia pergi belajar tapi tak ikhlas. Kadang-kadang dia belajar sebab kebetulan PKP, contohlah kan. Kadang-kadang dia belajar sebab kawan ajak. Kadang-kadang dia belajar sebab tak ada nak buat apa kat rumah. Maka Allah tak akan bagi kebaikan. Dia tak betul-betul ikhlas 100%. Percayalah, cek je. Macam kita belajar semalam kan. Syarat untuk masuk syurga, syarat untuk menjadi bahagia, dua je. Satu betul-betul ikhlas. Yang kedua, menepati sunnah. Kalau dah belajar tapi belum faham, cek salah satu ni. Sama ada dia belum ikhlas. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya datang belajar agama memang kelas. Cek pula di luar. Urusan kamu dengan keluarga, urusan kamu dengan kerjaya kamu. Kamu kerja kerana apa? Adakah kerana Allah ataupun kerana nak hidup senang kat dunia? Kadang-kadang masa solat ikhlas, tapi masa kerja dunia tak ikhlas. Kena ikhlaskan semua sekali. Masuk Islam secara kafah. Jangan solat ikhlas, belajar agama ikhlas, kahwin tak ikhlas kerana nafsu. Beli rumah kerana nafsu. Beli kereta kerana nafsu. Tak masuk. Boleh? Kadang-kadang dia ikhlas semua, tapi amalan kita tak selari dengan sunnah. Belajar tadabbur, tapi lagi ada amalan yang tak selari dengan sunnah. Tak akan dapat kefahaman. Okey. Jadi lepas tu Allah kata apa? Walau asma'ahum. Kalau Allah perdengarkan mereka kebaikan dalam keadaan mereka tak nak kebaikan, latawallau, mereka akan lari. Mu'ridun. Boleh faham? Kena yakin pada Allah. Allah bila janji, Allah kata apa? Apa dia? Allah kata apa dah? Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran tu. Allah kata apa? Akhir surah Al-Ankabut.
Akhir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah ke berapa? 20? Ke-29. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh, ikhlasnya, usahanya bersungguh-sungguh fina, untuk mencari keredaan kami. Apa Allah janji? Allah guna dua huruf taukid, dua huruf penegasan. Pasti sesungguhnya kami akan tunjuk hidayah, jalan hidayah pada mereka. Tapi syarat apa tadi? Bersungguh-sungguh. Jadi jangan belajar saja tapi tak buat perubahan. Kadang-kadang belajar tapi kita tak amalkan. Mana? Tak bersungguh-sungguh. Bila kita niat ikhlas, belajar nak berubah, dengar je, terus beramal. Jangan tangguh, jangan simpan. Wallahu a'lam. Ada tak dalil yang menyuruh orang Islam untuk mengejar kekayaan? Assalamualaikum, Ustaz. Sekejap apa dia? Ada tak dalil yang menyuruh orang Islam untuk mengejar kekayaan demi untuk kuatkan ekonomi umat Islam? Saya tak jumpa ayat ataupun hadis yang menggalakkan orang Islam supaya mengejar kekayaan. Tak ada. Saya tak jumpa. Dan yang ada ialah Allah suruh cari akhirat. Bahkan Allah kata kalau cari akhirat jangan slow and steady. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Berlombalah, bersegera mencari keampunan dan juga bersegera mencari syurga seluas langit dan bumi. Allah juga berkata fastabiqul khairat. Berlombalah mencari kebaikan. Kebaikan apa? Yang membawa kamu ke syurga. Dan Allah juga berkata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih. Jadi bila Allah sediakan akhirat yang terbaik dan lebih kekal untuk kita, rasa macam tak logik ada ayat Allah suruh kita kejar kekayaan kat dunia. Boleh. Dan juga Nabi kata dalam satu hadis, al-ghina, kekayaan yang sebenar apa dia? Laisa ghina al-ard, bukan kekayaan harta, tapi kekayaan yang sebenar ialah ghina an-nafs, kaya jiwa. Jadi orang yang paling kaya apa dia? Bukan yang banyak harta. Orang yang paling kaya ialah orang yang paling kaya jiwanya, iaitu dia tak bergantung, tak berharap pada orang. Dia hanya bergantung pada Allah. Inilah orang paling kaya. Selagi dia berhajat pada dunia, selagi dia bergantung pada orang, dia miskin. Dan walaupun begitu, Islam tak melarang kita menjadi kaya. Islam tak melarang. Cuma tidak ada ayat yang menggalakkan. Boleh faham? Yang ada ayat menggalakkan apa dia? Jadilah orang yang kaya. Kaya apa? Macam Abu Bakar. Abu Bakar terpuji ni sebab dia kaya harta ke kaya budi dia? Kaya budi. Sebab itulah akhirnya harta dia habis. Sebab apa? Yang dia kaya bukan harta. Yang dia kaya sebenarnya ialah budi dia. Dengan kaya budilah dia infakkan hartanya. Dan sebenarnya kekuatan Islam, antara kekuatan Islam di zaman Rasulullah ialah Nabi berjaya membentukkan orang-orang yang kaya budiman. Bila mereka kaya budiman, harta tu mereka senang je infak. Betul? Tonggak kekuatan. Okey? Jadi siapa nak jadi kaya silakan. Tapi jangan kaya di akhirat, miskin di kaya di dunia, miskin di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya sikit. Apakah surah-surah yang dilazimi oleh Nabi SAW dalam solat qabliyah dan ba'diyah? Terima kasih. Dia bukan semua ada dalil ataupun ada Nabi tetapkan surah-surah yang sunnah dibacakan dalam setiap solat qabliyah dan ba'diyah. Bukan semua. Yang ada solat sunat subuh, itu ada Nabi tetapkan surah. Iaitu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah,
Kemudian salat sunat maghrib pun sama. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua. Dan solat sunat witir Nabi tetapkan juga, bukan Nabi tetapkan, Nabi galakkan. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallah. Adapun selain daripada itu tidak ada, saya tak jumpa dalil. Solat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah selepas maghrib, saya tak jumpa dalil yang Nabi tetapkan surah tertentu. Wallahu a'lam. Soalan, kerja tu wajib ke? Apa dia? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya dengan apa, dalam ayat Quran ada menyebutkan barang siapa kamu mengikut kebanyakan manusia, nescaya kamu akan sesat. Ya. Adakah ia berkaitan dengan hadis Nabi berkenaan ghuraba tu, Ustaz? Ya, betul. Islam bada'al Islamu ghariban. Islam bermula dengan gharib ataupun dagang. Mana dagang tu terasinglah. Mula-mula Nabi seorang kan. Lepas tu Khadijah. Tapi apa yang Nabi bawa tu satu asing. Yang kedua melawan arus perdana. Itulah Islam. Dan sayaudu wa sayaudu ghariba. Dan akhirnya Islam juga akan kembali di akhirnya dalam keadaan asing. Mana tak ramai dah ikut Islam. Dan selalu dengan ayat yang Allah sebut tadi, kalau kamu taat kepada kebanyakan manusia akan menyesatkan kamu. Sebab tu Nabi dah bagi kaedah. Kebenaran bukan diukur dengan ramai pengikut. Kaedahnya apa? Aku tinggal kamu dua perkara. Kalau kamu pegang betul-betul, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Walaupun kamu dalam kumpulan yang kecil. Iaitu Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam. Kerja itu wajib ke? Tak. Kita wajib menanggung anak dan isteri. Macam mana nak menanggung anak isteri? Kena bekerja. Maka bekerja adalah wajib. Jadi kerja wajib sebab nak laksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai suami, sebagai bapa dan sebagainya. Dan juga dalam surah Al-Jum'ah, Allah perintah tak? Lepas solat Jumaat, Allah perintah tak? Bertaburan mencari. Maknanya ayat itu menunjukkan wajib cari rezeki. Allah kata lepas solat Jumaat jangan duduk kat masjid. Jangan duduk sampai asar kan? Tak. Keluar dan pagi carilah rezeki. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sekejap. Ada soalan kat sini. Kata Yahudi kata Uzair ni anak Allah. Uzair ni siapa Nabi Musa? Okey, soalan dia, Uzair yang dituduh oleh orang Yahudi sebagai anak Allah. Siapa Uzair ini? Ada pendapat mengatakan Uzair ni ialah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, yang seorang lelaki pergi ke satu tempat tu dah hancur dah matilah. Maka dia bertanya, bagaimana Allah boleh hidupkan tempat ni? Maka Allah nak buktikan kebesaran dia, Allah matikan lelaki itu. Ingat tak surah Baqarah? Allah matikan lelaki itu berapa lama? 100 tahun. Kemudian dihidupkan kembali. Dan ada ulama mengatakan lelaki itu adalah Uzair, tapi tidak ada dalil. Dalam ayat itu Allah hanya sebut lelaki. Allah tak sebut nama. Jadi siapa Uzair yang sebenarnya tidak ada dalil yang sahih. Cuma orang mengatakan Uzair adalah seorang lelaki yang soleh. Dia bukan Nabi. Dia adalah seorang lelaki yang soleh yang menghafal kitab Taurat. Wallahu a'lam. Silakan ya nak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lanjutan daripada kita sembahyang ba'diyah dengan qabliyah tadi. Selepas takbiratul ihram, boleh tak kita tak membaca Doa iftitah. doa iftitah. Okey, apa hukum doa iftitah?
Dan soalan dia, apa hukum doa iftitah? Sunat. Bila sunat, apa makna sunat? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat? Jawapan dia tak apalah. Cuma rugilah. Sebab sunnah Nabi, Nabi sentiasa membaca doa iftitah. Bukan dalam salat fardu sahaja. Salat sunat pun Nabi baca doa iftitah. Jadi rugilah. Jawapannya, boleh tak baca tapi rugi. Solat kita kurang sempurna dan kurang menepati sunnah Nabi. Kalau paling-paling malas, baca doa iftitah yang paling pendek. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Terus baca Fatihah. Sebab apa Ustaz? Sebab dalam terawih hari tu kan kita selalu penat. Jadi kita nak, bukan kata nak cepat lah. Terlampau ni kita biar tak kami terus baca Fatihah. Maknanya markah kat situ sikitlah kurang lah Ustaz ya. Tak, saya nak tanya, kita solat ni sebenarnya nak cepat ke nak pahala? Nak pahala. Kalau nak pahala, baca doa iftitah. Lepas Fatihah, baca surah. Dan kalau nak pahala lagi banyak, lepas Fatihah, baca surah Baqarah. Kena tukar cara kita berfikir. Kadang-kadang kita solat nak sudah. Buat apa solat nak sudah kan? Kita solat nak pahala, nak solat diterima, maka buatlah yang terbaik. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bolehkah kita mengambil insurans nyawa? Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak ambil insurans nyawa? Saya tak ambil. Sebab nyawa kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyawa kita, kalau nak ambil insurans pun, bagilah nyawa kita untuk agama Allah. Pergilah berjihad, jual nyawa kita untuk agama Allah. Allah kata apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman nyawanya dan hartanya, dan Allah bayar dengan surga. Jadi kalau nak ambil insurans nyawa, bagilah nyawa kita kepada agama Allah. Untuk orang tinggal. Saya tak tahulah haram, tapi saya tak ambil lah. Saya nasihatkan jangan ambil lah. Dia alasan untuk apa? Orang yang? Tak, untuk orang yang meninggal Allah dah tetapkan rezeki. Yalah, ya betul lah. Untuk orang tinggal Allah dah tetapkan rezeki. Jangan kita fikir pasal untuk orang yang meninggal. Tugas kita ialah pastikan rezeki kita dan rezeki anak kita masa kita hidup. Bila kita dah mati, bukan urusan kita nak jamin rezeki anak kita. Betul tak? Anak kita Allah dah tetapkan rezeki dia masa dalam kandungan perut. Tak. Ustaz, surah At-Taubah ayat 30 tu ada cerita pasal pembunuh Soleh Uzal tu kan? Surah? Bukan. Yang cerita pasal Uzair ni yang dalam surah Al-Baqarah. Yang surah At-Taubah ayat 30? Nanti saya sebut surah Baqarah ni ayat 259. 259. Ada sebahagian ulama mengatakan inilah Uzair. Okey, surah Taubah ayat berapa? Ayat 30. Betul lah. Ayat 30 menyatakan bahawa Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Cuma kita bincang tadi siapakah Uzair. Kan? Betul. Ayat 30. Okey, ada soalan lagi? Cukup lah. Saya tak ada suara dah. Kita sambung besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران